Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat datang ke Berita Automotif FTV, satu-satunya sumber berita automotif tempatan dan dunia di internet ini. Okey, sini kita mulakan hari ini dengan berita baik untuk peminat Volvo. Volvo Malaysia telah memperkenalkan satu program kereta terpakai diperakui ataupun approved used car yang digelar Volvo Select. Ini bagi memenuhi peminat Volvo lah yang mahukan kepastian bahawa kereta terpakai yang mereka mahu tidak bermasalah dan juga telah dijaga dengan elok tanpa perlu risau dengan harga yang mengarut yang ditawarkan. Setiap kereta di bawah program Volvo Select ni berumur kurang daripada 5 tahun dan mempunyai jarak pembatuan yang kurang daripada 100,000 km. Jadi setiap kereta yang lulus kriteria ini akan melalui pemeriksaan 125 mata dan yang pentingnya perisian akan dipertingkatkan kepada yang terkini. Ini penting kerana kereta moden ini penuh dengan pelbagai jenis perisian. Jadi kalau dah di-update, dan baguslah. Kalau awak terus menonton, hari ini kita ada berita mengenai betapa pentingnya perisian dalam kereta. Of course, sudah tentu setiap kerosakan dalam kereta yang masuk program ni akan diganti dengan alat ganti yang asli lah. Setiap kenderaan diberi jaminan minimum 12 tahun, pakej perkhidmatan penyelenggaraan 1 tahun percuma, PSA 1, dan perkhidmatan bantuan tepi jalan iaitu roadside assistant selama 12 bulan. Yang menariknya, pelanggan juga boleh memilih untuk menambah pakej aksesori macam beli kereta baru. Dan ini termasuk pakej Polestar untuk mereka yang inginkan pengalaman pemanduan yang lebih dinamik. Untuk buat masa ini, program Volvo Select ni hanya tersedia di Sisma Auto Glenmarie. Tapi dikatakan dalam masa terdekat ni lebih ramai atau lebih banyak pengedar sah yang akan turut mengikuti program ini. Jadi untuk yang berminat, boleh tengok ke website ni www.volvocars.com/my/cars/volvo-select. Sementara itu, SIAM Motors menyatakan bahawa mereka telah mengalami peningkatan jualan setelah kerajaan mengumumkan pelan jana semula ekonomi atau penjana yang menyaksikan diskaun cukai jalan sebanyak 100% ataupun 50%, bergantung sama ada kenderaan itu dipasang di tempatan ataupun diimport sepenuhnya. Menurut pengarah urusan SIAM Motors, Jeffrey Gunn, kesan positif ni adalah bukti bahawa kita sudah mula kembali ke kehidupan normal lah. Tapi dalam normal baru ni, kita mungkin mahu lagi mengekalkan penjarakan sosial dan kereta ni merupakan satu aset penting untuk memastikan penjarakan sosial boleh berlaku bila kita bergerak satu tempat ke tempat lain. Mungkin ia datangkan kesan negatif kepada pengguna awam ke tidak, saya tak pasti. Jadi menurutnya lagi, insentif cukai ini telah memberikan kesan positif lah kepada Hyundai dan mereka dapat mengesan bahawa jumlah trafik ke bilik pameran mereka sudah hampir kembali ke tahap normal. Begitu juga dengan bilangan pembelian kenderaan, tapi dia tak bagilah angka. Jadi walaupun terus ramai orang datang ke pusat jualan, SIAM berkata mereka terus mengekalkan peraturan operasi piawai ataupun SOP untuk penjarakan sosial di kesemua 27 lokasi yang menjual pelbagai jenama. Jadi SIAM ini jual banyak jenama termasuk BMW, Mini, Motorrad, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche, Ford dan Hyundai. Mereka juga ada SIAM Auto Selection yang menjualkan menawarkan kenderaan terpakai. Jadi kalau awak minat, awak boleh pergi ke SIAM Auto City di arah Damansara yang mempamerkan kebanyakan lah model-model yang ditawarkan oleh SIAM. SIAM juga sedang menawarkan package program diskaun corporate lah ni untuk syarikat lah. Jadi kereta untuk syarikat, untuk pengarah, untuk pekerja dan juga untuk pasangan boleh mendapat diskaun sehingga 10%. Ini kena beli minimum 2 kereta. Okey, kita ke berita antarabangsa dan kita mulakan dengan berita yang agak baik juga daripada Jepun sebenarnya. Toyota mengumumkan pelan baru operasi kilang mereka yang menyaksikan peningkatan produksi mereka di Jepun pada bulan Julai 2020. Pada bulan Jun, produksi penghilangan produk Toyota berada pada tahap 40% lebih rendah daripada bulan yang sama tahun lepas ataupun lebih rendah daripada perancangan mereka. Tapi untuk bulan Julai ni, mereka kata tahap produksi hanya 10% lebih rendah daripada perancangan asal mereka untuk tahun ini. Jadi kita berharap ini menandakan bahawa industri otomotif dunia telah mula kembali kepada tahap sebelum pandemik. Kita teruskan dengan edisi khas. Ini berita daripada BMW yang menghasilkan edisi khas Golden Thunder. Ini dalam usaha mereka lah untuk menjadikan model 8 series ini lebih diingini oleh kalangan pengumpul kereta. Nak cari car collector lah kan, kena buat edition, special edition. Jadi edisi Golden Thunder ni nampaknya kosmetik lah. Ditawarkan untuk ketiga-tiga varian 8 series, coupe ke, grand coupe ke, convertible semua boleh ada. Jadi ciri utama ialah perincian warna emas di luar dan dalam kenderaan lah.
di samping peralatan tambahan yang lebih mewah. Kesemua edisi Golden Thunder ni ditawarkan dengan dua pilihan warna, iaitu hitam nilam logam atau hitam beku logam. Dia dikemaskan dengan perincian warna emas lah. Menurut BMW ini menjadikannya lebih sado lah. Dia kata atletik tapi saya kata sado lah. Perincian lain termasuk pakej BMW Individual High Gloss Shadow Line yang melibatkan penukaran semua kemasan krom kepada warna hitam kilat. Termasuklah pencengkam brake untuk M Sport. Jadi pencengkam brake atau brake caliper untuk M Sport ni selalunya warna biru. Kerusi pula dibalut dengan kulit merino dan disulam dengan perkataan Edition Golden Thunder pada penahan kepala di kerusi depan. Selain itu, sistem Bowers dan Wilkin juga digunakan, itu Bowers and Wilkin Diamond Surround Sound System, dan ada beberapa tombol khas daripada kristal ke kaca yang digunakan untuk meningkatkan tahap kemewahan kereta ini. Ini pula berita yang lebih dekat pada hati saya, iaitu Daihatsu telah melancarkan model comel crossover nama Daihatsu TAF. Di masa kita ke Tokyo Motor Show tahun lepas, memang kita nampak model ni memang sangat teruja, kelihatan seperti sebuah mini Hummer. Jadi TAF ni merupakan model ketiga dalam siri Daihatsu New Global Architecture ataupun DNGA. Toyota ada dia punya TNGA, Daihatsu ada dia punya DNGA. Dan ianya bermula dengan Tanto macam kotak tinggi tu kan. Kalau kat sini dia punya equivalent dia ialah Kenari. Kemudian D55L yang juga Pro2 akan ambil, itu kat sana dia panggil Daihatsu Rocky. Dan yang ketiga ialah Daihatsu Crossover Compact TAF ni. Jadi reka bentuk TAF ni sengaja digunakan sebagai tema berkotak-kotak lah, sebab ianya crossover dan jadi jenis sifat yang lasak dan bertenaga. Ia juga diberikan lepasan tanah ataupun ground clearance yang agak tinggi bagi membolehkan kenderaan ini dipandu di atas laluan yang tidak berturam. Yang menariknya, yang paling saya suka lah kan semua kenderaan, semua variant, semua grade ditawarkan dengan Skyfield Top. Skyfield Top ni bumbung kaca lah untuk penempang depan. Jadi ini satu ciri inovatif saya kira untuk kenderaan kecil, menjadikan kabin berasa sangat lapang. Itu daripada gambar lah. Jadi kereta crossover ni lagi diterapkan dengan reka bentuk kabin yang menawarkan pelbagai ruang simpanan dan kabin belakang yang mudah diubah suai untuk mengikut keperluan pengguna. Very practical and very adaptable. Ia juga dilengkapi dengan sistem Advanced Safety Assist ASA macam yang digunakan oleh Pro2 tu. Dan kini merangkumi kamera stereo terbaru yang boleh mengesankan halangan termasuk pejalan kaki walaupun pada waktu malam. So this is a very good feature. Juga dilengkapi dengan sistem Adaptive Cruise Control 2.0, brake parking elektrik, dan harga di Jepun bermula daripada 1.3 juta yen hingga ke 1.7 juta yen. Itu nilai harga dalam ringgit kat sebelah ni. Pada saya lah, daripada kereta-kereta yang mewah-mewah sangat, saya suka kereta-kereta macam ni kalau dapat masuk ke Malaysia. Kita tengok yang grey import pun mula banyak tawarkan van kecil-kecil. So kalau tak tahulah dapat mula orang bawa masuk kereta-kereta kecil macam ni yang mampu milik lah. Of course margin lebih kecil lah untuk grey import, mungkin tak berbaloi. Tapi kita tahu kalau Pro2 boleh bawa masuk, saya sangat suka lah. Jadi kereta ni memang K-Car, datang dengan enjin 660cc. Boleh pilih ada turbo ataupun tak ada turbo lah. Kotak gear semuanya CVT. Ni kita ke Eropah pula dengan Citroen yang memperkenalkan C4 dan C4 elektrik. Memang tak salah kalau tak ada syarikat melancarkan kereta elektrik tiap bulan tahun ni sekarang. Jadi model C4 ni dan elektrik C4 ni merupakan strategi elektrik kumpulan PSA yang sudah memenangi pelbagai anugerah untuk kereta elektrik paling popular mereka, iaitu Peugeot 208 elektrik. 208 elektrik itu satu model penting untuk PSA, dan saya rasa daripada situlah kejayaan di situ yang menyebabkan mereka terus dengan strategi ini. Jadi itu 208 ni dilancarkan dengan model elektrik sekali. Masa mereka melancarkan enjin konvensional, sekali dilancarkan dengan model elektrik. So itu kali pertama mereka melancarkan lengkap dengan kereta elektrik. Jadi yang ini pula gabungan reka bentuk hatchback dan crossover ni menunjukkan bahawa Citroen memang menumpukan usaha mereka di pasaran utama jenama tersebut, iaitu di Eropah, di mana hatchback masih lagi merupakan satu reka bentuk yang penting. Kalau tempat lain dah macam more pure SUV crossover kan, nothing belakang lebih tegak, tapi dia masih lagi hatchback punya style. Jadi model C4 termasuk C4 elektrik ni akan dilancarkan secara rasmi pada 30 Jun akhir bulan ni. Bila dah lancar nanti kita akan bawakan maklumat yang lebih penuh bila ini dah dilancarkan. Tak tahu bila nak datang ke Malaysia, saya harap datang ke Malaysia lah. Kita teruskan dengan berita mobiliti elektrik, kali ini ke Sepanyol pula untuk melihat Seat Mo e-Scooter 125. Ia menawarkan jarak pemanduan 125 km dengan menggabungkan motor elektrik berkuasa 9 kW dengan bateri berkapasiti tenaga 5.6 kWh.
Jadi menurut siat 9 kilowatt adalah kuasa setara dengan motosikal 125cc. So itu nama dia 125 km range. Manakala motor elektrik ini pula boleh macam mana 240 Newton meter tok. Oh, boleh memecut ke 50 km sejam dalam tempoh 3.9 saat. Kalau awak beli motor ni jaga-jaga waktu jalan basah ya, jangan tertonggeng pula. Kelajuan maksimum ialah 95 km sejam. Menurut siat mereka akan kekal sebagai sebuah syarikat kereta, of course. Tetapi produk skuter ni dijangka akan membuka peluang baru untuk mereka lah dalam menghadapi perubahan cara hidup yang sedang melanda dunia sekarang. Kedua-dua produk ni bakal ditawarkan sebagai kenderaan persendirian, maksudnya awak boleh beli ataupun sebagai daripada sistem perkongsian kenderaan di mana awak boleh subscribe kepada servis lah. Okey, ini pula berita mengenai sistem pemanduan tanpa memegang steering oleh Ford yang akan ditawarkan bersama Mustang Mach-E, kereta elektrik yang bakal dilancarkan Ford dalam tempoh terdekat tahun ini. Bergelar Ford Co-Pilot 360 Technology. Ia merangkumi pelbagai sistem bantuan pemandu dan membolehkan pemanduan tanpa steering di lebih 160,000 kilometer jajaran lebuh raya di Amerika Syarikat dan Kanada yang telah pun ditetapkan. Nah, kami tak pasti sama ada ini bermaksud sistem ini telah diberikan kelulusan undang-undang untuk beroperasi tanpa pemandu memegang steering ataupun setakat menyatakan kemampuan sistem. Jadi saya cakap itu pasal Ford kata anda boleh memilih untuk membeli package Active 2.0 Prep Package yang datang dengan all the camera and radar yang diperlukan untuk sistem ni. Tapi anda boleh memilih untuk membeli package software Active Drive Assist sebagai update lah untuk dimuat turun mulai tahun depan. So, tak pasti apa sebenarnya yang sedang berlaku, tapi ada sistem ni ada. Sistem ni dilengkapi dengan kamera yang mengawasi pemandu lah. Jadi dia boleh kesan kedudukan kepala dan juga dia boleh nampak mata kita. Kemana kita tengok melilau, kemana dia tengok skrin ke, tengok mana ke, tengok phone ke. Walaupun kita pakai cermin mata suria pun dikatakan dia boleh melihat mata kita. Ford dikatakan telah menguji sistem ini sejauh 650,000 km. Satu angka yang nampak macam besar, tapi kalau kita bandingkan dengan data yang telah dikumpulkan oleh Tesla, mungkin nampak macam kecil lah pula. Menurut Ford lagi, mod tanpa pemegang steering ni boleh berfungsi di lebuh raya tertentu, manakala sistem jajaran lorong ataupun lane tracking boleh berfungsi di mana-mana laluan asalkan ada garisan yang jelas. Okey, kita teruskan dengan lagi berita teknologi autonomous driving. Kali ini BMW dan Mercedes-Benz telah membuat keputusan untuk menghentikan usaha sama membangunkan teknologi otomotif dan meneruskan usaha masing-masing. Jadi menurut mereka perhentian ini bersifat sementara lah dan mungkin akan disambung semula pada masa depan kerana falsafah keselamatan kedua-dua syarikat ini adalah sejajar. Antara penolong utama keputusan ini ialah kesukaran dan kos pembangunan yang tinggi untuk mencapai tahap perkongsian peralatan dan perisian. Ini memandangkan kedua-dua syarikat sudah pun mempunyai teknologi sendiri dan vendor sendiri dan sudah pun setengah sudah pun berada pada tahap komersial. Dan kemerosotan pasaran otomotif dunia sekarang merupakan pendorong sokongan lah untuk tidak meneruskan usaha ini. Seterusnya, kita lihat reka bentuk baru beg udara yang dihasilkan oleh Acura. Acura ni jenama mewah milik Honda. Reka bentuk beg udara baru untuk penumpang depan ni menggunakan 3 beg berasingan yang dicantumkan dengan apa yang digelar fabrik layar ataupun sail. Jadi fabrik layar ni merupakan permukaan pertama yang disentuh oleh penumpang. Dan kelebihannya ialah fabrik layar ni dia tidak mengandungi gas tekanan tinggi lah macam dalam beg yang lain. Yang pasal bila tekanan tinggi ni dia bila kena kat muka kita boleh jadi lebam tau. Jadi bila dia tak ada tekanan tinggi, dia boleh letakkan beg tu boleh keluar lebih dekat ke muka penumpang, dan bila kita kena muka kita tu, dia menyerap tenaga tanpa menghasilkan kecederaan lah. Jadi ini akan membantu. Sebenarnya one of the big problem with airbag ni ialah dia beg udara kan. So bila kena penumpang, kerana kita tergelincir ke kiri dan ke kanan, kepala kita akan tergantuk ke bahagian-bahagian yang keras lah. Jadi dengan menggunakan 3 beg udara ni, dia boleh macam melekat kat muka kita dan lebih efektif dalam menstabilkan kepala penumpang dalam keadaan kemalangan lah. Jadi ini penting kerana mengikut kajian oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Amerika Syarikat, mereka mendapati bahawa Jabatan Pengangkutan Jalan, bahawa kecederaan bahagian otak berlaku apabila terdapat banyak pergerakan sisi. Bila dah kena ni, tergerak ke tepi, ini akan menyebabkan kerosakan kepada otak lah, kecederaan kepada otak. Dan reka bentuk ni dipercayai ataupun Honda boleh mengurangkan lah. Tapi kita nampak pun kerana mereka menguji beg udara ni pada satu
kerangka ataupun frame yang terletak pada sudut berbanding dengan pergerakan. Nampak macam offset sikit kan, macam angle kan, apa dia punya testing plate tu. Dan ini dalam ujian ni belajar menunjukkan bahawa kepala memang tak bergerak. Dia dapat lekap elok dan duduk kepada kedudukan yang ditetapkan walaupun daya sudut ataupun angular force yang sangat tinggi. Okey, lagi ini berita teknologi terkini lah. Ini pula daripada Jepun, kembali ke Jepun, di mana Toyota sedang menguji sistem sel bahan api ataupun fuel cell sebagai penjana elektrik untuk kegunaan komersial ataupun industri. Sistem ini direka bentuk untuk menjana elektrik menggunakan hidrogen yang mungkin dihasilkan sebagai sisa proses industri lah. Sistem jana kuasa ini menggunakan sel bahan api komersial yang digunakan dalam Toyota Mirai. Dan ujian pertama ni beroperasi di kilang Toyota Tokuyama di Shunan City. Sistem ni mampu menjana 100 kW sebenarnya, dan dia telah diuji di kilang utama Toyota. Tapi untuk ujian kali ini ditala untuk menjana hanya 50 kW dan ada beberapa pembasuhan lah yang telah dilakukan dari segi aturan komponen bagi memudahkan proses negara. Saya rasa kali ini dia nak tengok durability, reliability and maintenance punya factors lah. Nampak macam kecil, nampak macam kotak kecil, tapi sebenarnya besar. Bersaiz 2.9 meter lebar, 1.5 meter tebal dan 2.7 meter tinggi dan beratnya 3,5 tan. Ia menjana 210 volt, 3 fasa pada 50 atau 50 Hz, sama macam kita di rumah lah. Dan memerlukan 40 saat untuk mencapai tahap penjanaan penuh bila kita mulakan. Dan ia menggunakan hidrogen pada tahap keturunan 99.97%. Okey, lagi dengan berita elektrik kini, Nissan pula telah bersetuju untuk bekerjasama dengan Sundowa Electric Vehicle Battery Company untuk mengkaji pembangunan bateri. Kenapa? Kerana fokus utama Nissan sekarang iaitu menghasilkan bateri untuk kenderaan yang menggunakan sistem pacuan e-power mereka. Jadi Nissan tengah merancang untuk menggunakan sistem e-power dalam banyak lagi kenderaan, dan mengikut dia punya perancangan akan menjual 1 juta kenderaan yang menggunakan sistem ini pada tahun 2023. Jadi Sundowa ni mempunyai kepakaran pembangunan bateri lithium ion yang digunakan pakai oleh industri elektronik dan juga otomotif. So dia orang more on the battery development, Nissan only on the system development, so dia akan gabungkan lah. Volkswagen pula telah memulakan ujian penggunaan harian untuk kenderaan elektrik terbaru mereka iaitu ID3, dan sejumlah 150 unit kenderaan telah diletakkan di Saxon untuk penggunaan pekerja. Mereka yang terpilih di 3 kilang Volkswagen di Saxon ni akan membantu menguji kenderaan tersebut bagi tujuan pengumpulan data. Perancangan elektrik untuk kumpulan Volkswagen melibatkan perbelanjaan besar 33 bilion euro dalam tempoh sehingga 2024. Dari jumlah tersebut, 11 bilion euro bakal digunakan oleh jenama Volkswagen itu sendiri. Kilang Volkswagen di Zwickau ialah yang pertama diubah suai untuk penghasilan kenderaan elektrik. Dresden akan bermula pada tahun 2021, manakala Emden dan Hanover pula akan menghasilkan kenderaan elektrik bermula tahun 2022. Ini pada saya adalah petanda yang paling jelas bahawa kenderaan elektrik akan menjadi norma baru untuk Eropah selewat tahun 2025. Bila ia akan tiba ke Malaysia? Entahlah, nampak macam tak ada minat daripada pihak berkuasa maupun industri maupun pembeli. Yang pastinya, Eropah dan China sudah mengurat langkah pantas ke arah mobiliti elektrik. Kalau kita tak ada lagi infrastruktur, lama-lama nanti kita tak boleh beli kereta daripada Europe dengan China pasal dia orang semua dah go elektrik. Kita nak kena beli yang lain lah. Di samping itu, kumpulan Volkswagen juga telah mengambil keputusan untuk membangunkan kerangka perisian secara dalaman, kerana mereka melihat ini bakal menjadi sumber penting yang perlu dikuasai oleh syarikat. Jadi kereta sekarang dah banyak dengan software, dan kalau company tak boleh kontrol ataupun tak ada ability to dictate the software, memang saya rasa akan banyak mengalami ketirisan lah. Buat masa sekarang, Volkswagen hanya menguasai 10% perisian yang beroperasi dalam kenderaan mereka, dan mereka mahu meningkatkan ini ke tahap 60%. Ini satu langkah yang bijak kerana trend industri menunjukkan bahawa kemaskini perisian secara berterusan bakal menjadi piawai industri. Dan dalam kerangka tersebut, pihak syarikat boleh menawarkan pelbagai perisian dan kemaskini berbayar. Malah Mercedes-Benz baru-baru ini menyatakan bahawa nisbah pendapatan mereka mungkin akan bergerak ke arah penjualan perisian atau pembekalan perkhidmatan atas talian kepada pemilik kenderaan. Kereta ni akan jadi macam peranti mudah alih lah, di mana kita selalu pasang app baru kan, ataupun aplikasi ataupun perkhidmatan apalah yang kita akan pasang untuk meningkatkan prestasi fungsi phone kita. Sama kita akan lakukan untuk meningkatkan prestasi fungsi kenderaan kita. Kita akhiri video ini dengan beberapa berita dari dunia kereta klasik. Tahun ini Opel Manta meraihkan ulang tahun ke-50 model tersebut. Manta ni siapa ingat?
Ini zaman-zaman Ford Capri dulu lah kan. Ini European punya coupe. Memang mengancam. Menurut kisahnya, nama Manta ni dipilih oleh pendekar bentuk Opel, Georges Gallion, setelah mengikut pengkaji lautan terkenal iaitu Jacques Cousteau. Dia pergi berjumpa nak belajar sedikit tentang kehidupan laut lah. Dan dia ni nama, menurut Gallion, dia kata nama ni sesuai lah pasal pada zaman tu dua kereta sports yang paling terkenal iaitu Ford Mustang dan Chevy Stingray gunakan nama binatang kan. Jadi Gallion masa dia tengah belik-belik gambar, koleksi gambar Jacques Cousteau, ternampak gambar seekor ikan pari yang gergasi. Dan gambar ni ambil daripada bawah. Tengok macam tu, nampak dia teruja dan langsung dipilih nama Manta. Ia dilancarkan pada tahun 1970 dan terus popular. Dan Opel berjaya menjual 56,200 unit pada tahun pertama. Dan sepanjang umur kereta ini mereka, umur generasi pertama, 498,553 unit. Jentera tak power mana pun, 1.2 liter, 4 silinder, 60 kuasa kuda je. Dan kemudian dia upgrade kepada 1.9 liter, 4 silinder, menjana 105 kuasa kuda. Ini untuk varian GTE. Generasi kedua Manta memasuki pasaran pada tahun 1975 dan kali ini mereka menghasilkan 557,940 unit Manta. Dan generasi kedua datang dengan jentera 1.2 liter hingga 2.4 liter yang menjana antara 55 dan 144 kuasa kuda. Jadi mungkin bertanya, apasal hari tu hari 1.2 liter tu 60, sekarang tu 55. By the middle of 1975, the emission regulation dah makin strict. Jadi setengah kereta ni terpaksa reduce power ataupun guna catalytic converter dan beberapa lagi benda yang perlu dilakukan untuk mengurangkan gas exhaust lah, kekotoran exhaust, pencemaran exhaust. Jadi model paling rare dan paling berkuasa digelar Manta 400. Ini dibangunkan untuk memenuhi syarat homologasi untuk Group 4 dan setiap 400 unit, tu nama 400 tu, dilengkapi dengan enjin 4 silinder 2.4 liter dengan aci sesondol atas berkembar. Yang ini yang menjana 144 kuasa kuda. Tahun ini juga ulang tahun ke-50 untuk Range Rover. Produk pertama yang menawarkan tahap keupayaan laluan lasak yang ekstrim dan pakej reka bentuk elegan yang disadur dengan kemewahan. Masa mula-mula mereka tengah uji kereta ni, The Mule tu dia orang sorok kan, dia bagi nama apa? Cuba teka. Betul, saya bagi sekupang. Nama Mule masa mula-mula tu dengan yang disorok tu namanya Vela. Vela ni Latin katanya untuk menyorokkan lah maksudnya. Nama Vela tu sekarang digunakan sebagai salah satu model Range Rover lah. Jadi maklumlah nama Vela tu digunakan sebab memang nak sorok kan, tak nak bagi orang tengok kan. Jadi produk pertama mereka ialah jentera 2 pintu yang warna biru ni, dan ini dikelas sebagai Range Rover sajalah. Ini bagi membezakan daripada nama adik lasak dia. Adik lasak dia nama Land Rover. Masa tu belum ada lagi nama Defender ke, tak ada, just nama Land Rover je. Jadi sempena ulang tahun ke-50 ni, Range Rover akan menghasilkan 1970 unit edisi khas, kerana itulah tahun ini dilancarkan. Namanya ialah Range Rover 50. Dan Range Rover 50 ni ditawarkan sebagai versi standard ataupun ganda panjang, dan pelbagai pilihan warna dan kemasan boleh dipilih. Dan kalau nak nampak, nak kenal dia datang dengan pelbagai kemasan khas, termasuk lencana 50 di bahagian luar ada, di konsol tengah dan juga di kick plate, dan juga pada headrest dia ada sulaman 50. Okey, terakhir ini berita gembira untuk peminat Jaguar dan mereka yang sedang sangkut tengah buat restoration. Syarikat British tersebut telah mengumumkan mereka akan menghasilkan semula blok enjin 6 silinder sejajar XK 3.8 liter. Ini dihasilkan oleh Jaguar Classic. Blok ni digunakan sebenarnya oleh pelbagai jenis saloon dan kereta sports Jaguar daripada tahun 1950-an hingga 1960-an lah. Termasuklah ada popular Jaguar E-Type. Jadi saya rasa pengumuman ini sudah tentu akan menghidupkan kembali pelbagai projek pemulihan yang terbengkalai akibat ketiadaan enjin gantian. Tapi tak murah ya. Harga untuk blok kosong yang di mana semua perlukaan sudah lengkap di mesin ialah £14,340 termasuk cukai tambahan nilai ataupun VAT. Jadi untuk mendapat enjin ini bukan siapa-siapa je boleh beli. Anda perlu menunjukkan bukti hak milik enjin yang sedia ada, dan bila anda dah buktikan, anda boleh memilih untuk menggunakan enjin blok number yang sama, tapi dia akan letak asterisk kat ujung untuk menunjukkan ini blok baru, ataupun awak boleh ambil blok nombor baru langsung. Itu peluang pada awak. Di blok ni datang dengan waranti alat ganti setahun macam biasa dan sijil keturunan dari Jaguar Classic.
Kalau anda tengok sampai ke penghujung ni, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kalau awak suka, tekan butang like macam biasa dan kongsikan dengan kawan-kawan, dan kalau boleh tekan butang subscribe dan juga butang loceng untuk dapat notifikasi segera. Tolonglah subscribe, bantu kita untuk menghasilkan lebih banyak video seperti ini. Pemadu Malaysia, pemadu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.